Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara saya jelas tak? Kalau suara jelas tolong raise hand. Tekan raise hand. Okey, terima kasih. So, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran RBT tingkatan 3 secara PDBR. Iaitu kita dah masuk ke bab 3. Okey, kita dah masuk ke bab 3. Subtopik yang akan kita jalankan hari ini 3.1.6, membuat rumusan kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai dengan produk. Okey, ini kalau tak silap saya di dalam PBD kita akan mengaplikasikan tahap penguasaan 4. Okey, setelah analisis dilakukan, didapati kaedah periklanan yang dipilih sesuai dengan produk yang hendak dipasarkan. Okey, ini adalah beberapa kriteria yang diguna pakai seperti berikut. Okey, ada 3 kriteria utama untuk menganalisis pemilihan kaedah periklanan. Yang pertama, sasaran, pasaran dan pelanggan. Okey, merangkumi golongan pembeli semasa dan yang berpotensi untuk sesuatu keluaran. So ini biasanya semasa kita nak buat, sebelum kita menjalankan produk tersebut, kita mesti tetapkan dululah siapa kita punya golongan sasaran. Okey, ini mesti dibincangkan di dalam project brief di antara sana ada helikopter lalu kat atas rumah. Ada helikopter lalu, bising sikit. Okey, antara kriteria yang diguna pakai, yang pertama itulah sasaran, pasaran dan pelanggan. Pada perbincangan awal di dalam project brief, perbincangan di antara pengurus projek, dia akan berbincang dengan pelanggan. Pelanggan itu siapa? Pelanggan itu adalah pelanggan yang akan menjadi pengeluar produk. Itu masuk pelanggan. Belum lagi so di dalam project brief tu perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan tu, so mereka kena pastilah siapa sasaran dan golongan yang akan menjadi bakal pembeli. Okay, kemudian yang kedua, pemilihan kaedah periklanan. Kaedah periklanan yang dipilih mestilah sesuai dengan produk yang hendak dipasarkan. So sebelum ni kita dah kena pasti ada 7 kaedah periklanan yang sesuai. Okey, kemudian kriteria yang ketiga adalah pemilihan media periklanan. Okey, media periklanan ingat lagi tak? Ada 2. Okey, media periklanan ada 2, iaitu apa dia? Media massa dan media cetak. Okay, media periklanan yang dipilih mestilah dapat memberikan impak segera. Impak segera untuk pengguna membeli produk yang diiklankan dalam pasaran. Okey. So kita tengok balik, kita revise secara ringkas apa dia 7 kaedah yang sebelum ni kita dah belajar di dalam Google Meet minggu lepas. Okey, yang pertama matlamat produk, yang kedua penyampaian fakta, yang ketiga kenyataan merangsang, yang keempat perbandingan keluaran, kelima demonstrasi, keenam gambar pegun dan ketujuh kiasan ibarat. Okey, untuk pengetahuan semua, minggu depan kita ada kelas Isnin pagi kan, pukul 9.30 sampai pukul 10.50. Okey, 10.50. So saya dah decide lah lepas ni kan, kalau ada kelas pagi, kelas yang terlalu pagi, saya tak nak buat Google Meet. Saya akan bagi tugasan yang menggunakan smartphone lah. Tapi hari Khamis kita akan buat Google Meet. Okay. So hari Isnin nanti saya rasa agak menarik juga dia punya tugasan itu. So tunggulah. Sebab tahun lepas memang mendapat sambutan yang hangat daripada abang-abang dan kakak-kakak tingkatan 3 waktu tu. Okey, so ini adalah 7 kaedah reka bentuk periklanan tersebut. Okey, kemudian kita tengok pula jenis media periklanan. Okey, ini jenis media periklanan ni pun dah diceritakan di dalam kelas yang sebelum ni, iaitu ada 2 jenis, media massa dan media cetak. Media massa ni yang melibatkan yang kebanyakannya melibatkan internet.
media sosial, web dan sebagainya. Manakala media cetak pula adalah sesuatu periklanan yang dicetak lah, yang dicetak sama ada dan contohnya dalam surat khabar ke, risalah ataupun papan iklan yang di tepi-tepi highway tu kan. Itu dua jenis media periklanan. So seterusnya kita akan masuk ke subtopik kecil yang seterusnya, iaitu 3.1.7. 3.1.7 menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Reka bentuk pengiklanan mengandungi maklumat produk, cara persembahan, pemilihan perkataan dan grafik untuk pengiklanan. Ada beberapa langkah untuk hasilkan iklan. Seperti berikut, iaitu mengenal pasti dan menganalisis sasaran pasaran merujuk kepada projek brief yang telah dibincangkan bersama pelanggan tadi. Kemudian yang kedua, menyatakan objektif pengiklanan tersebut. Pengeluar produk dia nak buat iklan, apa objektif dia? Contoh objektif seperti yang pertama, memperkenalkan produk baharu, meningkatkan jualan, dan yang ketiga, mengekalkan produk dalam pasaran. Mungkin contoh kalau macam shampoo Sunsilk kan. Shampoo Sunsilk dia memang orang dah kenal, orang dah tahu dah. Tapi kenapa masih ada juga iklan shampoo Sunsilk di TV? Sebab apa? Sebab dia nak mengekalkan produk dia dalam pasaran. Sebab dia nak supaya orang tak lupa kewujudan shampoo Sunsilk tu. Maksudnya dia sentiasa ada di dalam pasaran. Itu antara contoh-contoh produk yang dah ada lama dalam pasaran. Okey ke setakat ni? Kalau okey, raise hand. Okey, terima kasih Hafizal Hafiz dan rakan-rakan yang dah raise hand. Okey, ini adalah contoh ciri-ciri ataupun kita punya analisis ciri-ciri periklanan yang berkesan. So katakanlah kita dah bina, kita dah cipta 3 jenis poster. 3 jenis poster pada 3 jenis poster untuk menjual penggilap kasut. Contoh produk yang kita nak jual adalah penggilap kasut. Contoh, so kita buatlah 3 jenis poster. Poster 1, poster 2 dan poster 3. Kita tengok So kemudian bila kita dah buat poster ni, kita sebagai pengurus projek ataupun pengurus iklan perlu buat analisis lah, membuat analisis untuk menganalisis ciri-ciri periklanan ni sama ada dia berkesan ataupun tidak. So kita buat perbandingan di antara reka bentuk iklan 1, reka bentuk iklan 2 dengan reka bentuk iklan 3. So dari segi ciri kreatif, kita tengoklah 1, 2, 3 kreatif ke tak? Kreatif, tandakan right. Lepas tu adakah dia memberikan impak? Memberikan impak. So bila kita tengok poster tu, dia rasa-rasa macam bagi impact tak dekat kita sebagai pelanggan. So nampak pada reka bentuk iklan 2 saja yang memberikan impak. Lepas tu ciri yang berikutnya, adakah dia memberikan mesej yang jelas? Adakah dia memberikan mesej yang jelas? Kita tengok ketiga-tiga poster memberikan mesej yang jelas. Dia bagi tahu nama produk ini adalah penggilap kasut Magic. Lepas tu ada yang letakkan tarikh promosi, ada yang letakkan harga, ada yang bagi tahu kalau beli dapat percuma sekian, macam itulah. Seterusnya maklumat yang tepat, adakah dia memberikan maklumat yang tepat? So kita tandalah mana yang ada, tandakan right, yang tak ada kita pangkah. Ciri yang seterusnya, adakah dia mudah diingati? Kita tengok mana yang mudah diingati. Unsur unik dan tersendiri. Unsur unik dan tersendiri, poster 1 dan 2 dia mempunyai unsur unik yang tersendiri. Poster 3 tak ada. Macam itulah. And then bila kita dah buat jadual analisis tu, kita kira pula ada berapa banyak yang kita tanda right dekat sesuatu iklan tersebut. So berdasarkan daripada analisis yang dah dibuat ada dalam slide tu,
apa tu, reka bentuk iklan yang kedua dikira sebagai perfect. Okey, dia memenuhi ciri-ciri periklanan yang berkesan sebab dia ada semua ciri-ciri yang diperlukan dalam sesebuah iklan. Okey. Okey, kemudian kita tengok langkah yang ketiga pula untuk menghasilkan reka bentuk periklanan. Yang ketiga, sana. Okey, mereka bentuk platform ataupun asas pengiklanan dengan membuat penentuan dari segi pemilihan. Okey, pemilihan apa? Pemilihan grafik, muka type, warna, mesej dan ilustrasi. Okey, siapa tahu apa maksud muka type? Boleh tak seorang bagi tahu kat saya apa maksud muka type? Muka type tu apa? Panggil siapa? Fazliana. Fazliana, muka type tu apa? Siapa nak cuba jawab? Bagi jawapan dalam message pun boleh. Apa muka type tu? Muka type. Dia dalam bahasa Melayu tapi biasanya kita guna dalam bahasa Inggeris. Mungkin semua orang akan tahu apa maksud muka type tu kalau saya sebut dalam bahasa Inggeris. Siapa tahu? Siapa tahu? Hasihah? Nashrik? Bashirah? Aina? Haris? Fatini? Tajuk depan. Okey, Nashrik teka tajuk depan. Muka type. Okey, muka type maksudnya font. Font. Kita biasa guna perkataan font kan? Okey. So, untuk itulah nak buat platform sesuatu asas platform ataupun asas iklan, kita kena pilih 5 perkara ni lah. Grafik jenis apa, muka type ataupun font jenis apa, warna jenis apa, mesej apa, ilustrasi apa. Contohnya kalau nak buat satu poster kan, takkanlah kita nak gunakan font Times New Roman, betul tak? Mestilah kita nak pilih sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik, font yang lebih menarik. Okey, so seterusnya. Langkah yang keempat, menentukan kesesuaian periklanan. Okey, kesesuaian merujuk kepada produk, sasaran pasaran dan objektif. Okey, contoh kalau kita nak keluarkan satu produk yang ada kaitan dengan kanak-kanak, dengan kanak-kanak, mesti kebanyakan daripada iklan tu mesti akan melibatkan kartun. Setuju atau tidak? Setuju tak? Kalau kita nak buat iklan yang sasaran pelanggan kita adalah daripada golongan kanak-kanak, tadi Airil Kambing jawab betul. Dia kata muka type tu maksudnya font. Airil Kambing ni siapa? Oh, Airil Hakimi. Okay, so kat mana saya tadi? Kalau sasaran kita adalah kanak-kanak, of course lah kita biasanya mereka bentuk iklan ni akan menggunakan kartun. Okay, kartun untuk menarik perhatian kanak-kanak. Okay. Right, seterusnya kita tengok langkah yang kelima iaitu membangun perancangan media. Okay. Merujuk kepada pemilihan media yang akan digunakan untuk pengiklanan sama ada media massa, media cetak ataupun media lain. Okay. Tapi sekarang ni banyak periklanan yang dibuat dalam media massa. Sebab saya rasa media massa ni dia lebih ada, kalau macam nak masuk dalam TV dan radio mungkin kena bayar mahal. Memang kena bayar mahal.
Tapi kebanyakan media massa sekarang ni, dia banyak periklanan yang boleh dibuat dalam media sosial secara percuma, betul tak? Banyak kan seller-seller sekarang ni, dia nak jual, dia buat iklan dalam TikTok, Facebook, Instagram, apa lagi ya? And then message berantai di dalam WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh media massa lah yang menggunakan media sosial secara berkesan. Okey, langkah ke-6 pula. Langkah ke-6, menghasilkan reka bentuk periklanan yang dipilih. Ini nanti minggu depan kita akan buat aktiviti kita menghasilkan reka bentuk periklanan yang dipilih. Maksudnya setiap orang akan buatlah. Ada caranya nanti minggu depan saya bagi tahu. Okay, kemudian yang ke-7, menilai keberkesanan. Macam mana nak nilai keberkesanan? Kita mengedarkan borang soal selidik berkaitan produk kepada orang ramai dan membuat penambahbaikan sekiranya objektif tidak tercapai. Okay. So seeloknya bila kita buat sesuatu reka bentuk periklanan, kita buat reka bentuk ataupun idea tu lebih daripada satu. Okay, lebih daripada satu. Seeloknya 3 lah. Okay, bila kita ada 3, bila kita buat tiga reka bentuk, so kita ada pilihan untuk pilih yang mana yang terbaik. So daripada ketiga-tiga tu kita boleh buat analisis yang mana dia mempunyai ciri-ciri periklanan yang berkesan. Okey. Ini contoh reka bentuk periklanan dalam media cetak. Media cetak ni adalah yang dicetak dan kita boleh dia ada periklanan tu dalam bentuk fizikal yang boleh disentuh. Okey, contoh macam yang ini yang di atas tu adalah iklan banana chips. Dia reka dalam bentuk risalah. Okey, kemudian dalam bentuk surat khabar ataupun akhbar. Dan yang ketiga adalah risalah juga ataupun pamphlet untuk mempromosikan kereta. Biasanya kalau macam risalah kereta ni, dia dekat muka depan dia bagi tahu harga macam ni kan. Okay, gambar macam ni. Dan di side belakang risalah tersebut dia akan terus letakkan kotak-kotak jadual harga kereta dengan beserta pembayaran secara bulanan. So bila customer tengok belakang tu, customer boleh aku mampu dengan harga yang sekian, so dalam tempoh berapa tahun untuk pembelian. So itu kelebihan media cetak sebabnya dia boleh letak secara detail dekat dalam risalah ataupun akhbar tu. Kalau dalam media massa, dia biasanya ruang untuk meletakkan maklumat produk tu agak terhad. Okey, ini contoh reka bentuk periklanan dalam media massa. Okey, media massa contoh yang warna kuning tu, itu adalah storyboard ataupun papan penceritaan iklan minuman ringan Fanta. So bila sesuatu sebuah company tu nak buat iklan, dia mesti ada storyboard dia dulu. Barulah dia boleh lancarkan iklan, baru dia boleh buat dia punya visualize iklan tu macam mana. Okay, lagi ada contoh iklan di YouTube. Iklan YouTube ni biasanya dia akan appear di video-video yang mana pada channel-channel yang biasanya dia ada followers yang terlalu ramai. Yang terlalu ramai biasanya akan keluar iklan di YouTube. Okay, kemudian iklan di internet. Iklan di internet ni pun selalu lalu dekat Facebook dengan Instagram dan TikTok juga. Okay, ini pula adalah contoh reka bentuk periklanan dalam media lain. Okay, contohnya iklan papan tanda. Actually iklan papan tanda ni dia boleh tergolong dalam iklan media cetak ni. Iklan pameran. Pameran ni pun boleh kata sebagai media cetak juga. Okey, ini contoh bagaimana untuk menghasilkan reka bentuk iklan.
Okey. Okay, kita tengok apa yang ada dalam iklan tersebut. Okey, ini adalah iklan sejenis minyak wangi untuk perempuan, untuk wanita. Sebab tengok dia punya dari segi reka bentuk botol dia pun kita boleh tahu kan ini sesuai minyak wangi memang khas untuk wanita. Okey, nama produk menggunakan warna merah muda untuk menunjukkan produk yang feminin. Okay, kemudian ilustrasi promosi menggunakan warna merah untuk menarik perhatian pengguna. Okey, warna tulisan pada poster memang memainkan peranan yang penting. Contohnya warna merah lah. Merah ni memang mudah untuk menarik perhatian pengguna. Okey, kemudian penggunaan ikon untuk meyakinkan pengguna. Saiz tulisannya berbeza dan berwarna merah untuk menarik perhatian pengguna terhadap iklan. Okay, kemudian menggunakan latar belakang berwarna biru laut menghasilkan ketenangan apabila kita tengok. Seterusnya, ilustrasi sebenar produk yang digabungkan dengan bunga lavender untuk menunjukkan keanggunan. Maklumat pembekal produk juga diletakkan di situ menggunakan latar belakang berwarna kuning untuk menarik tumpuan pengguna. Okey. Dan maklumat berkaitan kelebihan dan harga produk untuk rujukan pengguna. Ini kelebihan media cetak. Bila menggunakan media cetak, dia banyak maklumat yang boleh diletakkan dalam sesuatu dia punya design. Design tu boleh letak banyak lah. Okay. Alright, itu saja. Saya punya slide untuk hari ini. So jangan letak lagi lah sebab saya nak ceritakan pasal tugasan. Okey, latihan untuk hari ini. Latihan hari ini buka modul muka surat yang ke-9. Okey, modul muka surat ke-9. 3.1.5 menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Okey, Cikgu Salina. Ni, apa type nama penuh dan kelas sekali tau. Satgi tak tahu ni Irfan mana satu. Oh, hari ni Yusmalina ada lah. Oh, saya PM dia tak balas pun. Okey, kita tengok modul untuk tugasan hari ni, modul muka surat 9. Tajuk 3.1.5. 3.1.5 menganalisis kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih. Okey, dekat situ ada ciri-ciri periklanan yang dipilih. So, letakkan huraian secara ringkas di bahagian ruangan jawapan tersebut. Okey, kat mana nak cari jawapan? Kat mana nak cari jawapan? Ada di buku teks muka surat 161. Okey, 161. Okey. Clear tak? Okey, kalau clear, so saya tamatkan kelas di sini. Sekejap lagi saya akan bagi tahu detail pasal tugasan di dalam grup untuk siapa yang terlepas dengar tadi. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.